Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lean. Kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada korang lelaki ataupun perempuan, untuk raya pada tahun ini, sekiranya anda berazam untuk pakai baju yang lagi kecil daripada saiz XL ataupun L, nak tukar kepada saiz M atau saiz S, ataupun korang nak beraya dengan perut yang flat, dah tak ada boroi, korang nak kecilkan korang punya pinggang, korang nak ada jawline, okey, korang nak beraya dengan berat badan yang lagi rendah, ataupun korang sekadar teringin nak pakai baju yang slim fit, jom sertai program Lemak Tu Lean Ramadan Edition. Yes, dengan metod Lemak Tu Lean, sempat je kalau korang nak kuruskan korang punya badan, korang nak buang lemak, korang nak hilangkan boroi dengan masa yang paling singkat. Alhamdulillah dah terbukti pun, sebab kita pernah ada lebih daripada 2,000 orang peserta yang pernah join. Yang paling best sekali sebab ini adalah metod yang paling murah. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, semuanya korang buat daripada rumah saja. Dan korang juga tak perlu beli apa-apa produk suplemen ataupun beli apa-apa produk untuk menguruskan badan. Untuk Lemak Tu Lean Ramadan Edition, kita hanya ada 3 batch sahaja. So terhad, korang boleh klik link dekat bawah untuk info dan daftar. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan berat badan dan bentuk badan idaman korang untuk hari raya nanti. Jangan terlepas guys. Come on. Beranda ni dia tak payah nak kilat. Kalau kau nak kilatkan beranda ni, kau gila. Assalamualaikum. Salam sejahtera guys. Ni apa hal pula ni? Selamat datang ke dalam channel YouTube Aris TV, channel YouTube kegemaran seantero rakyat Malaysia, dan masih lagi bersama dengan saya, Rais Hamid. Check it out. Yes, ya beda-beda. Yes, seperti yang korang nampak dekat depan korang ni, okey, adalah alat-alat ataupun kelengkapan yang ada mengena dengan video yang aku nak tunjuk kali ni, iaitu aku akan tunjuk dekat korang tutorial cara mengilat kasut standard tentera punya. Terbaik. Tapi kan aku rasa untuk kilat-kilat kasut ni sekarang ni macam dah kurang dah kot. Untuk askar-askar yang next atau new generation ni, dia dah kurang dah, sebab kebanyakan semua dah pakai kasut yang auto shine, yang ready shine. So aku rasa diorang dah tak ada dah kilat-kilat kasut ni. Tapi zaman aku memang inilah kerja kita orang. Pagi, petang, siang, malam, tidur tak tidur, okey, tengah-tengah kelas, tengah-tengah training dalam hutan. Ada masa boleh kilat kasut, kita kilat kasut. Dan juga pengilatan kasut ataupun kasut yang kilat ni adalah salah satu elemen yang penting, yang wajib di dalam tentera. Kalau kasut kau tak shine, kau adalah bukan tentera. Tentera kasut semua shine. Tak kira setiap masa kau pakai ke kasut tu, kau tak pakai ke, kau letak dekat rak kasut ke, masa standby bed ke, masa tengah layout ke, kasut mesti kilat sebilang masa. Dia ada macam-macam jenis mazhab nak mengilat kasut ni. Okey, ini cara yang paling efektif, cara yang paling berkesan, paling senang dan tahan lama lah untuk kilat kasut. Dia ada 2 cara sebenarnya. Satu, kau buat macam yang aku nak tunjuk dekat korang ni. Satu lagi adalah kau guna toyo. Toyo tu kira cara yang tipu lah. Dia macam ada satu liquid macam gam tau. Okey, kau sapu, dia dah kilat terus dah. Tapi benda tu sangat sensitif. Kalau ada rosak sikit ke, ada calar sikit ke, kau susah nak baiki dia balik. Kalau macam kiwi senang. Bila kau dah kilat apa semua kan, tiba-tiba dia macam ada calar ke benda ke, kau boleh kilatkan dia balik, kau boleh hilangkan calar tu balik dengan hanya mengiwi sahaja. Tapi kalau kau guna toyo, kalau ada calar, kau kena buang the whole toyo dekat kau punya kasut. Kau kena buat balik toyo tu. Dan toyo tu sangat sensitif sebab dia bersifat macam melekit. So tengah-tengah kau buat tu, tiba-tiba ada habuk ke benda ke, susah nak repair. So antara bahan-bahan yang korang perlukan adalah, yes, macam biasa, kasut lah. Untuk video kali ni aku akan menggunakan kasut jenis spike boot. Okey, kasut ni biasanya digunakan semasa latihan-latihan medan, masuk hutan, masa menembak, masa jalan lasak, dia gunakan kasut spike boot. Okey. Nombor 2 adalah kiwi. Kiwi penting, sensitif, sebab kau kena guna brand kiwi. Okey, brand lain aku dah pernah cuba, tapi dia punya finishing dia tak seindah macam brand kiwi. So kau kena cari brand kiwi. Macam tadi aku pusing satu bandar nak cari brand kiwi, dah tak jumpa dah. Even kau pergi dekat kedai Bata pun, dia jual brand Bata dah keluarkan kiwi. Jadah apa? So
kau pergi cari brand kiwi. Macam ni aku jumpa dekat Tesco, dia masih ada jual brand kiwi. Okey, sebab satu lagi, kiwi ni dia ada mengeluarkan satu enzim minyak, okey, yang dikenali sebagai glycogen paraffin copronyl. Yang ditulis kat sini lah. Minyak tu yang sebenarnya yang boleh bagi ekstra kilat dekat kita punya kasut nanti. Kejap lagi aku akan tunjuk kat korang. Okay, kita perlukan berus yang besar, kita perlukan berus gigi, kita perlukan lighter, okay. Kita juga perlukan lilin dan juga kita perlukan baju pagoda. Kita nak gunakan kain daripada baju pagoda ni untuk nak kilat kasut. Brand lain ataupun kain jenis lain ataupun baju t-shirt ni tapi bukan brand pagoda, tak boleh. Tak boleh, aku dah cuba. Sebab pagoda ni satu, dia 100% cotton dan dia punya kain ni jenis yang lembut, okey, dan dia akan memudahkan nak bagi kita punya kasut kilat. Dia akan bagi extra polish, extra shine dekat kita punya kasut. Dan dia memang, orang kata dia memang mix well lah, okey, antara brand pagoda ni dengan kiwi. Aku pun tak tahu diorang adik-beradik ke apa ke, tapi memang dia mix well, okey. Okay, sebelum tu aku nak tunjuklah dulu ini, okey, kasut yang tak di shine lagi, okey. Bila kita beli kasut, okey, dia memanglah nampak macam kilat, macam dia dah berus dengan kiwi, tapi dia bukan kilat cermin. Yang aku nak tunjuk ni adalah kilatan cermin. Okey, so aku akan tunjukkan step by step cara untuk mengilat kasut. Simple je. Okey, aku akan tunjukkan sebelah je lah untuk nak bagi tunjuk beza kilat yang baru beli dengan kilat yang pakai kiwi guna skill tentera. Okey, dan korang jangan pelik, memang setup dia kena duduk bersila. Aku tak pernah nampak lagi askar kilat kasut dekat atas kursi. Semua kilat dekat tepi longkang, semua dalam keadaan duduk dekat lantai ataupun bersila lah. Okey, so ini adalah setup yang standard. Dan make sure juga korang ada lapik. Nanti tak adalah kiwi itu melekat-lekat dekat lantai apa semua. Selalunya pun kita kilat kasut ni dekat bilik, dekat wisma, okey, dekat kita punya mess. So tak adalah nanti lantai mess tu ada hitam-hitam dengan kiwi apa semua, okey. So let's go, kita kilatkan sebelah kanan lah, Abdul, sebelah kanan. So mula-mula kita ambil dulu berus, okey, berus yang dia punya kehalusan dia 0.5 ataupun 0.7.25 meter, okey. Kemudian kita bersihkan, okey, bersihkan dulu, bersihkan supaya berhabuk, okey. Celah-celah ni semua bersihkan. Jangan terkejut, tapak pun kena bersihkan juga, okey, sebab nanti kasut ni akan di layout. Okey, dia kalau nak senang satu lagi, korang punya tali ni buka lah dulu, okey, and then baru pasang. Tapi aku bukan nak ajar korang cara nak ikat tali kasut, so aku biar je lah tali kasut ni sebab dah memang macam ni. So kita bersihkan, so make sure bersih, tak ada habuk dan sebagainya. Okey, so seterusnya kita ambil kiwi, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Lama dah aku tak buka kiwi ni. Okey, nampak, this is brand kiwi punya, hitam likat, okey. Dia punya black is true black. Okey, sebab ada setengah-setengah yang dia punya kiwi dia tak berapa nak hitam sangat. Mudah saja, kau ambil je jari kau ni. Make sure satu lagi kuku korang pendek. Kalau kuku panjang nanti dia punya kiwi tu masuk dekat kuku kau, okey. Ambil je pakai tangan macam ni. Nampak macam ni. Okey, sapulah dekat kau punya kasut. Okey, sapuan dia bagi rata tau. Okey, jangan bagi ada tumpuk-tumpuk, jangan bagi sebelah ni tebal, sebelah ni tak tebal. Okey. Kiwi ni satu lagi dia kena buat beberapa layer, okey, bukan satu layer sahaja, okey. Bila kita dah buat ni, okey, and then kita biar dia kering, and then dia kena tambah lagi layer. At least kita buat 3 layer, okey. So untuk hari ni aku tunjukkan korang kita buat 3 layer lah. Nampak? Bila pakai brand kiwi ni, dia punya ni sangat halus tau. Dia tak ada macam ada berpasir-pasir. Kalau brand lain yang aku pernah guna, memang berpasir-pasir, okey. Every inch, okey, kita punya permukaan ni semua nak kena kiwi. Termasuk dengan atas yang menggerutu ni pun bubuh kiwi juga. Lantak. Semua ni nak kena kilat. Okey. Tak ada istilah tempat ni dia tak boleh kilat, memang dia macam ni, tak ada. Kau nak mati jawab macam tu. Okay, make sure kena dekat semua tempat. Okay, rata tau, rata. Mesti bila dah sapu tu dia jadi permukaan dia smooth, okay, rata, tak ada bertumpuk-tumpuk. Okay.
Termasuklah sekali dengan belakang ni pun kilatkan juga. Kilat juga. Dan juga sapuan ni korang kena sapu sampailah dia jadi mengering sendiri dulu. Okey? Sampai dia kering. Jangan biarkan dia basah-basah sebab nanti dia akan ada proses untuk memanaskan dia pula. Itu salah satu proses penting juga tu. Kalau ada jenis-jenis orang yang malas ni, dia buat satu layer je. Dia bubur kiwi ni tebal-tebal, pap dia terus buat satu layer. Itu bahaya sebab nanti dia tak tahan lama kiwi tu. Kalau cala ke apa benda ke, dia susah nak perbaiki balik dia punya kiwi punya surface. Bila aku sapu banyak-banyak kali macam ni, dia akan jadi semakin kering, semakin kering, semakin kering. Nampak? Dia smooth je, nampak? Dia dah smooth, dia dah cantik macam ni. Okey, sapu suruh permukaan sampai dia macam kering-kering sikit. So korang nampak nampak dia dah jadi smooth. Dia rata semua, smooth. Okey, dia tak ada macam bertumpuk-tumpuk ke benda ke. So dia smooth macam ni. Sebenarnya cara dia adalah kau kena jemur tau benda ni untuk nak bagi kiwi tu melekat, nak bagi kiwi tu kering betul-betul. Tapi ada je cara shortcut yang lain, which is aku akan ajar dekat korang dengan menggunakan api. Okey, nak pakai lighter terus boleh, nak pakai lilin boleh. Aku syorkan kita guna lilin lah sebab nyalaan dia lagi besar. Kalau pakai lighter kecil macam ni je, lepas tu panas. Okey, so kita gunakan lilin. Okey, dan dia layurkan sahaja. Okey, dia layur sahaja, bukan kau bakar kasut kau, tak. Okey, kita layurkan sahaja. Layurkan. Okey, kau boleh nampak dia macam akan jadi macam mengilat sikit. Jangan terlampau dekat sangat sebab nanti dia akan jadi uneven. Kau layurkan saja. Kau nampak nanti kiwi tu dia akan jadi macam kilat sekejap. Lepas tu dia akan kering balik. Okey, layurkan saja. Very quick one. Sebab ni baru first layer. Nanti kita nak buat lagi 2 layer lagi. Okey, done. Okey, so ni baru siap satu layer sahaja. Okey, so aku akan buat sampai 3 layer. Nanti kita akan sambung lagi. Okey, ada proses seterusnya adalah untuk nak polish dia, bagi dia kilat dengan menggunakan kain pagoda. Terima kasih, kain pagoda. A few moments later. Okey, aku dah settle buat sampai 3 layer. Okey, dan aku dah layurkan. Dia akan jadi keadaan dia macam ni lah. Masih macam tak siap lagi lah, walaupun dia dah boleh nampak dah dia punya shine tu sikit. Okey, dan korang kena make sure kiwi ni betul-betul kering. Okey, nak check dia betul-betul kering macam mana. Okey, ni tangan aku bersih. Bila kita pegang, bila kita pegang dia tak ada. So itu maknanya betul-betul kering. Tapi cuma nak bagi tahu kat sini lah, korang kalau jemur lagi bagus sebab kiwi tu akan betul-betul meresap dan melekat dekat dalam kulit korang punya kasut ni. Kalau bakar tu dia cara shortcut, tapi dia boleh lah, tapi tak sepadu kalau korang jemur dekat tengah panas. Kiwi tu lagi rata, lagi cantik. Okey, maybe yang bakar ni ada tempat-tempat yang kita terlayur lebih, so nanti end up kiwi dia meleleh, dia jadi tak rata. So korang kena sabar, kena buat betul-betul lah, kena buat dengan teliti. Ni yang dia tak kilat tadi kan. Kau nampak dia dah nampak beza dia dekat situ. Okey, so aku lupa nak bagi tahu korang satu lagi elemen penting dia adalah air. Okey, air dan juga minyak kiwi ni. Apa beza brand kiwi ni dengan brand-brand lain? Okey, brand kiwi ni yang special dia ada satu minyak yang jenis yang dia dipanggil Chaclocascilla Paraffin Copalcasia. Itu yang dia tulis kat belakang ni. Okey, bila korang ketuk, okey, nak keluarkan dia punya minyak dia tu, korang kena ketuk. Ketuk. Dia akan nampak macam berkilat sikit, dia macam ada air sikit, dia macam minyak dia naik tau. Okey, so itu yang penting. Dan juga kiwi ni kalau korang nak simpan, korang kena betul-betul kedap sebab kita tak nak bagi kiwi ni kering. Tu salah satu cara penjagaan kiwi ni lah lepas korang dah guna. Okey, dia dah keluar sikit macam dia punya minyak dia dekat situ. Minyak yang enzim tu lah yang aku bagi tahu tadi tu, enzim apa benda tak. Okey, so elemen seterusnya yang aku nak tunjuk adalah elemen air. Elemen air korang boleh guna
masukkan air dekat dalam penutup kiwi ni. Okey, boleh buat dekat bilik, tapi aku lagi prefer kalau korang buat dengan air yang mengalir. Kalau buat dengan air yang mengalir, lagi cepat, lagi senang, lagi padu, lagi kemas. Dia punya kilatan, finishing dia lagi lengkap. So jom kita pergi dekat pilih air. Untuk pilih air ni, korang tak perlu buka laju-laju sangat air dia. Buka slow tapi smooth. Kalau macam ni tak nak, dia smooth je. Dia air yang paling kecil tapi smooth. Macam ni cukup. Untuk kiwi ni, okey, kau nampak dekat situ dia punya minyak dia tu, okey, nampak dia punya minyak dekat situ tu. So korang ambil lah korang punya kain kiwi ni, balut di tangan. Nak satu jari boleh, nak dua jari boleh, tapi aku prefer satu jari lah, yang aku dah biasa buat. Okay, ingat brand Pagoda. Mana ke brand dia tadi? Brand Pagoda, Le Shisha Pagoda. Okay, balutan yang sangat ketat. Okay, nampak macam ni. Okay, cara dia adalah kau basahkan sikit, okey, lembabkan sikit, korang punya ni perah sikit, okey, bagi dia lembab macam ni. Kemudian dekat korang punya kiwi ni, just tekap sahaja. Ambil dia punya minyak saja, bukan sapu bukan sapu. Tekap sahaja. Nampak? Ini pun salah juga ni sebenarnya ni, tapi boleh sebenarnya. So kita tekap, kita ambil dia punya minyak saja. Okey, kita ambil dia punya minyak saja. Kita tekap macam tu saja. Tekap. Okey. Ambil kau punya kasut ni, lalukan dekat air. Okey, dan korang kena shine dia. Kilatkan dia ataupun shinekan dia bukan dengan keras, okey. Kau buat lembut-lembut je. Okey. Sebab kita nak polish, ini adalah proses untuk polish. So ada minyak dekat sini, lalukan dia, okey. So kita sapu. Inilah yang orang panggil kilat air. Okey. Sapu, polish dia. Okey. Dia sehinggakan kilatan air dengan kilat kiwi tu macam tak ada beza tau. Okey, macam ni. Perah lagi, tekap lagi. Okey, tekap lagi kiwi ni. Kita ambil dia punya minyak-minyak ni. Okey, dan sapu. Nampak? Dia aku pun tak tahu pasal dia ada kena dengan sains ke apa ke, aku tak tahu, tapi gabungan air dan minyak kiwi ni akan menghasilkan satu kilatan yang magnificent. Ni sebenarnya cara cincai je ni aku buat ni. Ini cara yang shortcut, cara cepat. Mana tahu tiba-tiba malam ada standby bed ke benda kan. Ni cara yang paling cepat lah. Okay, nampak kilatan dia yang ada air dengan yang tak ada air ni nampak macam sama dah kilat dia. Nak kilat yang lagi power, korang kena tambah lagi layer. Macam biasanya aku buat masa cadet dulu, aku buat sampai 5 layer. Tapi dia makan masa sikit lah. Tapi bukan alasan lah, dia nak kena kilat, tak ada alasan. Aku rasa dah cukup kilat dah ni. Nampak? Tapi sebenarnya nampak disebabkan layer dia tak cukup tebal, nampak masih ada menggerutu lagi. Tapi kalau macam yang macam ni, dia macam tebal sikit. Nampak? Dia smooth. Okey, tapi okey lah. Ni kalau tunjuk gigi ni nampaknya. Nampak gigi. Dia tu je nak test dia, bagi nampak gigi. So jom kita tengok beza dia dengan kasut yang aku tak kilatkan tadi. Let's go. Alhamdulillah, kita dah settle kita punya pengilatan kasut. Okey, so korang boleh tengok beza dia. Nampak? Ini lagi berkilat, nampak? This is we call water shine. Okey, nampak? Sampai ke atas-atas ni aku kilatkan sekali, nampak? Sini semua nampak kilat. Kilat, nampak? Inilah dinamakan kilat askar, kilat air. Okey, aku nak bezakan dengan ni kan. Nampak? Ni kelabu, nampak? Dia kilat tapi dia kelabu. Ini kalau macam korang nak kilatkan pakai berus kiwi, cucak macam selalu kita tengok dekat tukang-tukang kasut buat tu kan. Itu standard kilat macam tu lah. Tapi kalau askar punya kilat, kau tengok beza dia. Nampak? Dia lagi berkilau. Okey, dia lagi berkilau. Dan last sekali, dia punya finishing touch dia yang korang tak boleh lupa sebenarnya adalah berus dia punya beranda ataupun balcony. Beranda lah. Ambil berus gigi korang ni, berus gigi yang lama lah. Janganlah kau beli berus gigi baru semata-mata nak buat benda ni. Okey, kau just sikit-sikit je, jangan banyak sangat sebab nanti dia mengecik-gecik pula kiwi dia. So dekat semua beranda-beranda ni, tepi-tepi gigi-gigi kasut ni, semua kau kena hitamkan. Okey, ni dia basah pula. Okey, semua kau nak kena hitamkan.
Kau hitamkan celah-celah ni, barulah kau tidak akan dibelasah. Sebab kadang-kadang kasut kau kilat, tapi disebabkan beranda ni kotor, so dia nampak buruk lah, dan juga menyebabkan kau kena belasah dengan sini kau. Okay? Beranda ni dia tak payah nak kilat. Kalau kau nak kilatkan beranda ni, kau gila. Settle. Senang je. Okay? So kita keringkan sikit, nak bagi tunjuk kat korang finishing dia. Okay? Nampak? This is the complete punya kilatan. Nampak? Nampak? Ni dia. Ni kalau nampak gigi. Okay? Beza dengan ni, gigi dia tak nampak. Nampak? This is the kilat tapi dia kelabu. Okay, jap. Dia tak fokus. Ni. Alah. Ni dia kilat tapi dia kelabu. Tapi ini kilat dan dia shine. Nampak? Tu je, okay? Ada satu dua benda yang korang kena ingat. Make sure pakailah brand Kiwi. Okay, brand ni je yang boleh bagi efek padu yang macam ni, sebab bahan yang digunakan tu, okay, Kiwi dia tu sangat smooth. Okay, tak ada berpasir-pasir, tak ada berlopak-lopak, dan dia ada minyak. Okay, minyak Kiwi yang kita nak tu. Itu nombor satu. Make sure juga korang punya kasut tu bersih dulu dari sebarang habuk apa semua. Memang tak ada habuk sebab nanti kita tak nak dia punya ni jadi menggerutu. Dan juga make sure bila korang dah sapu, korang dah buat layer tu, make sure dia kering betul-betul, sebab kita tak nak bagi dia bertumpuk-tumpuk. Okey, kita tak nak bagi dia menggerutu, sebab nanti satu lagi bila dekat sampai proses nak shine tu, kalau dia tak kering betul-betul, nanti dia akan jadi kelabu balik lah. So make sure kering betul-betul. Korang boleh guna api, ataupun nak lagi padu, korang boleh guna matahari, jemur bawah matahari. Dan juga lagi bagus kalau korang buat at least 5 layer lah. Ini aku just nak tunjuk dekat korang efek. Kalau buat 3 layer sebenarnya pun dah cukup dah. Tapi ni aku punya 3 layer lah. Korang punya 3 layer aku tak tahu standard dia macam mana. Tapi macam ni pun ni dah kira lulus dah ni sebenarnya. Okay, dia smooth, dia cantik. Okay, tapi nak lagi padu, kena buat 5 layer lah. Okay, so aku rasa that's all aku punya tutorial untuk kali ni. Diharap korang semua dapat ilmu sedikit sebanyak, walaupun sebenarnya kilat-mengilat kasut ni aku rasa dah tak wujud dah kot dekat dalam tentera ni, sebab semua pakai kasut ready shine je. Semua nak cepat, semua nak senang. Okay, tak ada masalah. Tapi mungkin ada lagi pusat-pusat latihan yang masih bagi isu orang kata kasut yang macam ni, yang menggerutu macam ni dan kena kilat secara manual. So bolehlah guna ilmu yang aku ajar dekat korang ni. Okay, sebab macam aku cakap tadi, kilat kasut ni adalah elemen yang penting. Orang punya kasut ni kena kilat 24 hours, tak kisahlah pakai ke tak pakai ke, kena kilat. Okay, jangan lupa untuk share video ni. Okay, bagus gila video ni. Mana dulu ada boleh search dekat YouTube cara nak kilat kasut. Kadang-kadang sini pun mengencing je. Ajar cara tak betul, ajar cara susah. Ni aku ajar cara paling senang, paling efektif. Okay, sekiranya korang ada sebarang komen, maybe nak tambah sikit yang lagi bagus ke, lagi padu ke, cara lagi shortcut ke, cara lagi efektif ke, boleh komen dekat bawah. Okay, jangan lupa untuk tekan butang like. Please like this video. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Sikit lagi guys, kita nak 100k subscriber. Tolong subscribe. Okay, channel Rais Hamid ataupun RH TV. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ni. InsyaAllah banyak lagi benda-benda yang aku boleh ajar, ilmu-ilmu sedikit sebanyak lah, ilmu-ilmu askar yang aku boleh share dekat korang. Okay, sehingga kita berjumpa lagi di lain video, di lain masa. Assalamualaikum, jaga SOP. Okay, COVID tak habis lagi. Please, kita nak kes turun dan kita nak raya tahun ni. Okay, Assalamualaikum, have a nice day guys. Bye-bye.